salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Jamilah. Okay, untuk kali ini saya akan menerangkan projek akhir tahun saya iaitu berkenaan dengan media baharu, penelitian penggunaan media sosial di dalam kalangan masyarakat berbangsa Iban. Okay, untuk pengenalan, media baru merupakan satu saluran penyampaian pesan atau informasi yang baru. Ini menunjukkan perbezaan berbanding dengan media lama, di mana media lama atau media konvensional itu kurang interaktif berbanding dengan media baru. Media baru juga boleh dirujuk sebagai platform yang digunakan secara atas talian dan boleh diakses dengan menggunakan internet. Ini memberikan para pengguna media baru ini begitu selesa dengan penggunaannya, di mana ia mudah diproses, disimpan, diubah, diambil, dihubungkan, mudah dicari dan juga diakses. Terdapat beberapa contoh media baru sepertinya adalah laman web, blog, email, media sosial dan juga iklan. Penggunaan internet dari kalangan pengguna mencatatkan penggunaan yang internet yang tinggi, di mana di Malaysia sahaja sebanyak 27.43 million pengguna merupakan pengguna yang menggunakan media baru, khususnya dalam penggunaan internet. Dan 28 million pula merupakan jumlah pengguna media sosial di seluruh Malaysia. Ini merupakan laporan ataupun statistik yang dikeluarkan pada Januari 2021. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia menggunakan dan mementingkan penggunaan media sosial dalam aktiviti harian mereka. Menurut laporan juga, seorang rakyat Malaysia meluangkan masanya selama 2 jam 59 minit untuk melayari apa yang ada di dalam media sosial. Seterusnya, penyataan masalah. Bagi kajian ini, terdapat dua perkara yang ditekankan, iaitu penggunaan dan juga kesan. Seperti mana kita tahu, rakyat Malaysia meluangkan masa mereka dengan sebanyak 2 jam 59 minit untuk melayari media sosial. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ketika ini sudah yakin dengan penggunaan internet atau media sosial sebagai salah satu sumber kegunaan yang bermanfaat kepada mereka. Media sosial ini menyediakan pelbagai aktiviti ataupun tujuan yang boleh digunakan oleh para pengguna. Sebagai contoh adalah seperti sumber maklumat, perniagaan, sosial, hiburan, komunikasi dan juga sebagainya. Tapi di sebalik itu harus kita sedar adalah terdapat juga impak ataupun kesan yang mungkin akan melanda kepada pengguna itu seandainya mereka menggunakan media sosial. Secara pasti kesan itu mempunyai dua, iaitu kesan negatif dan kesan positif. Antara kesan negatif yang boleh kita lihat adalah jenayah online, komen yang negatif, perkongsian melampau. Manakala kesan positif pula, kita boleh melihat ia kepada menyematkan masa, memudahkan urusan dan banyak lagi. Jadi perkara ini yang akan teliti di dalam kajian ini, iaitu melihat kepada tujuan penggunaan media sosial dan juga melihat kepada impak ataupun kesan penggunaan media sosial ini. Seterusnya, tujuan kajian. Seperti saya nyatakan tadi, tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat motif penggunaan media sosial yang melibatkan kalangan masyarakat yang berbangsa Iban. Di sini juga pengkaji telah pun mewujudkan ataupun menyenaraikan dua objektif yang lebih spesifik, iaitu mengenal pasti motif penggunaan media sosial dalam penggunaan masyarakat berbangsa Iban dan juga menganalisis impak penggunaan media sosial kepada masyarakat berbangsa Iban ketika menggunakan media sosial. Seterusnya, soalan kajian. Soalan kajian ini merupakan persoalan ataupun pertanyaan yang diwujudkan berdasarkan objektif kajian yang dibuat oleh pengkaji. Jadi ada dapat dua soalan kajian yang diwujudkan, iaitu apakah motif penggunaan media sosial dalam golongan masyarakat berbangsa Iban
dan juga bagaimanakah penggunaan media sosial mampu memberikan impak kepada masyarakat berbangsa Iban ketika menggunakan media sosial. Seterusnya kita beralih kepada bab 2. Di bab 2 ini kita akan menyentuh tentang sorotan kajian, teori kajian dan juga kerangka kajian. Untuk melakukan kajian ini, pengkaji telah pun melakukan beberapa sorotan kajian dengan menyelidik dan memahami beberapa kajian lepas yang sudah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lain. Dalam kajian ini, sebanyak 10 artikel telah pun dikaji ataupun dibaca untuk mewujudkan kajian yang ada pada hari ini. Antaranya adalah antara 10 tersebut adalah impak media baru terhadap sistem nilai masyarakat Melayu di Malaysia, kesan penggunaan media sosial terhadap kepada rumah di kalangan masyarakat Islam, meme sebagai seloka persendaan dan parodi impak dimensi sosio budaya, penggunaan media dalam penekalan etnik generasi kedua bawaan di Malaysia, teknologi dan media sosial dalam komunikasi ibu bapa dan anak-anak, kebergantungan media sosial terhadap isu Arab Spring dalam kalangan highlight di Malaysia, belia dan sosialisasi tingkah laku relatif dan perspektif terhadap media baru, penerimaan YouTube sebagai sumber maklumat agama Islam dalam kalangan masyarakat di Kampung Ulu Kutatan Sabah, pengaplikasian model penerimaan teknologi TAM dan teori credibility, penggunaan media sosial dalam penyeluruhan maklumat fatwa di wilayah persekutuan, dan yang terakhir adalah sejauh mana kebebasan dalam media sosial, pejabat sosial dan privasi dalam sempadan keagamaan. Baik, seterusnya adalah teori. Dalam kajian ini, pengkaji telah pun menggunakan teori users and gratification untuk menjalankan kajian ini, di mana teori ini akan dikaitkan dengan fokus kajian. Teori users and gratification ini merupakan teori yang menunjukkan bagaimana seseorang individu tersebut memilih tujuan dan kehendak ketika menggunakan media. Teori ini terbagi kepada dua prinsip, iaitu penggunaan media sebagai pengguna yang aktif dalam pemilihan media yang mereka gunakan. Yang kedua, setiap individu sedar dengan sebab mereka memilih media yang mereka gunakan. Dan bagaimana teori ini diaplikasikan dalam kajian adalah teori ini akan melihat bagaimana masyarakat Iban memilih media-media yang telah disediakan, dan pengkaji ingin mengetahui apakah tujuan sebenar ataupun motif yang diperlukan ketika masyarakat ini memilih dan menggunakan media. Seterusnya adalah kerangka kerja kajian. Terdapat dua perkara yang ditekankan dalam kajian ini seperti yang ada di dalam objektif kajian, iaitu motif penggunaan media sosial dan juga kesan penggunaan media sosial yang mana akan memberikan keputusan kepada penelitian penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat berbangsa Iban. Bagi hipotesis kajian pula, terdapat 3 hipotesis yang diwujudkan dan mampu dilihat daripada kajian ini, iaitu terdapat hubungan penggunaan media sosial atau media baru dengan pengguna. Yang kedua, terdapat perbezaan tujuan penggunaan media sosial atau media baru dengan pengguna. Terdapat perbezaan kesan penggunaan media sosial atau media baru dengan para pengguna. Seterusnya kita beralih ke bab 3. Dalam bab 3 ada beberapa perkara juga akan disentuh. Yang pertama adalah kaedah kajian. Baik, dalam kajian ini pengkaji memilih untuk menggunakan kaedah kajian kuantitatif bagi menjalankan kajian ini. Kajian kuantitatif merupakan satu kajian secara umumnya yang menggunakan analisis statistik, di mana ia lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Kajian kuantitatif ini memiliki beberapa ciri-ciri, iaitu seperti bersifat deskriptif, spesifik, boleh diukur, data berbentuk numerical, penglibatan responden yang ramai, penilaian yang lebih objektif dan tidak bias. Dalam kajian ini terdapat 2 jenis kajian, tetapi bagi kajian ini pengkaji memilih untuk menggunakan kajian non-intervensi, yang mana kajian non-intervensi ini merupakan kajian korelasi dan juga kajian tinjauan. Seterusnya adalah instrumen kajian.
Untuk instrumen kajian, pengkaji gemar untuk menggunakan soal sidik. Soal sidik merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpulkan maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab soalan kajian. Soal sidik ini merupakan alat yang membentuk satu set soalan atau item dalam bentuk lisan dan akan dijawab oleh responden. Soal sidik mempunyai beberapa ciri iaitu memenuhi objektif dan persoalan kajian, mempunyai kesahan alat ukur, mempunyai kebolehpercayaan dan praktikal. Baik, untuk borang soal sidik pula, pengkaji telah pun menghasilkan borang soal sidik yang terbagi pada 4 bahagian. Iaitu 4 bahagian tersebut adalah demografi yang mana akan merangkumi perkara seperti umur, jantina dan juga pekerjaan. Bagi bahagian seterusnya adalah penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ini akan merangkumi soalan-soalan seperti apakah jenis media sosial yang anda gunakan, berapa lamakah anda menggunakan media sosial dalam sehari, pada waktu bilakah anda menggunakan media sosial dan juga apakah motif penggunaan media sosial. Itu untuk adalah bahagian kedua. Untuk bahagian ketiga pula, ia berkaitan dengan kebergantungan kepada media sosial. Dalam bahagian ini, apa yang akan diajukan adalah apakah sebab mereka menggunakan media sosial. Sebagai contoh, di bahagian ini, responden akan menjawab mengikut kepada skala Likert yang sudah pun disediakan oleh pengkaji. Di mana skala Likert ini memerlukan pengkaji untuk memilih sama ada setuju, sangat setuju, setuju, neutral, tidak setuju dan juga sangat tidak setuju. Soalan yang akan diajukan dalam bahagian ini adalah seperti bukan soalan tetapi kenyataan. Kenyataan yang akan diajukan di dalam bahagian ini adalah seperti media sosial memberikan maklumat yang baik. Media sosial mudah diakses. Media sosial memberikan kesenangan kepada pengguna. Okay, kenyataan itu akan diletakkan di dalam bahagian ini dan pengkaji akan pengguna akan menjawab soalan tersebut berdasarkan skala yang sudah disediakan. Dan bahagian terakhir ialah kesan penggunaan media sosial. Bahagian ini juga memerlukan responden untuk menjawab berdasarkan skala yang telah pun diberikan oleh pengkaji. Di dalam ini beberapa kenyataan berkaitan dengan kesan penggunaan media sosial akan dinyatakan. Sebagai contoh, media sosial memudahkan urusan perniagaan. Media sosial memudahkan urusan komunikasi. Mungkin dari kesan negatif pula, pengkaji akan menyediakan kenyataan seperti media sosial menambah kegiatan jenayah online dan sebagainya. Dan itu adalah untuk bahagian terakhir dan borang soal sidik ini mengandungi 4 bahagian iaitu demografi, penggunaan media sosial, kebergantungan kepada media sosial dan yang terakhir adalah kesan penggunaan media sosial. Sekian saja dari pembentangan saya berkenaan dengan projek akhir tahun saya iaitu yang bertajuk Media Baharu Penelitian Penggunaan Media Sosial di dalam kalangan masyarakat Buang Saibat.